Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai kurang, saya Awang Nadim. Selamat kembali dalam podcast dan kopi edisi solo. Buat korang yang belum lagi tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe, butang like, butang share serta isikan ruangan komen dengan sebarang idea, pendapat, cadangan dan juga kritikan anda. Buat korang yang dah tekan butang subscribe, terima kasih banyak and thank you so much guys. Okey. Baik, hari ni saya nak dedikasikan satu video yang khas lah untuk adik saya. Kalau saya Awang Nadim, adik saya panggil Awang Kenit lah sebab dia kecil lagi. Baru 11 tahun. Kalau tak silap saya dah baru 11 tahun. So, baru-baru ni dia ada menyertai lah sebuah pertandingan MSSD, perlawanan bola sepak style sekolah rendah ni biasa 5 sebelah. Okay. Dekat sekolah dia mewakili sekolah dia dalam tim A dan tim A ke tim B saya lupa dah. Dan ada 4 perlawanan dalam liga dia. Okay, so ada 2 liga. Dalam liga dia ada 4 perlawanan lah. Pertama dia menang 5-0 dan perlawanan yang kedua dia kalah 3-0. Perlawanan ketiga dengan perlawanan keempat dia seri. So dia tak dapat dah nak layakkan diri ke peringkat yang seterusnya. Jadi video hari ni ada berkaitan dengan peristiwa tersebut. Korang tengok sampai habis dan kita tengoklah apa yang kita nak cerita pasal episod pada kali ini. Let's go. Okey korang, baik, cerita dia macam ni. Podcast kita pada kali ini kita nak cerita tentang tiada yang kekal. So untuk adik Awang iaitu Awang Kenit, andai kata dia tak faham video ni sebab baru berumur 11 tahun, tak apalah, at least dia tahu abang dia pernah buat video untuk dia. Dan insyaAllah bila dia dah besar nanti dia tengok lagi video ni akan datang, dia akan lebih faham lah tentang apa yang nak dikongsikan dan apa yang nak nasihatkan di dalam video ni. Daripada lebih video nasihat daripada seorang abang kepada seorang adik. So kenapa dalam dunia ni konsep kehidupan ni dia tiada yang kekal? Sebab memang itulah norma fitrah alam dia. Memang dalam kehidupan ni memang takkan ada apa-apa yang kekal. Kita pun daripada lahir, hidup dan akan mati, kan? Begitu juga dengan kejayaan, begitu juga dengan kegagalan. Kalau Awang Kenit yang baru berumur 11 tahun ni tak dapat nak memahami konsep ni seawal usia yang sekarang, tak ada masalah. Fahamkan je lah apa yang boleh difahami dahulu pada tahap pemikiran yang sekarang, dan akan datang boleh ulang balik tengok video ni untuk dapatkan poin-poin yang cuba dinyatakan dalam video ni sampai habis nanti. Cerita pasal tak ada apa yang kekal, tiada yang kekal ni, dia bukan sekadar melibatkan tentang kegembiraan, keseronokan, kejayaan dan sebagainya. Betul, itu semua pun takkan kekal. Tapi cerita pasal kesedihan pun takkan kekal juga. Kita takkan sedih selama-lamanya. Sampai satu masa kesedihan tu jumpa tari luput dan kita akan jumpa emosi yang lain. So berjaya, seronok, bahagia pun tak kekal. Sedih, sakit, kecewa pun tak kekal. Ini akan saling silih berganti bergantung pada situasi dan juga keadaan semasa. Jadi video pada kali ni kita nak cerita tentang kenapa tak ada yang kekal. Sebab itulah tadi saya dah explain lah. So sekarang ni kenapa ataupun macam mana, bukan kenapa lah, dia lebih pada macam mana kita nak memastikan yang kita boleh setidak-tidaknya adalah percentage in term of positivity tu yang tinggi. Bermaksud tak semua benda yang kita nampak dalam dunia ni kita perlu pandang dengan pandangan yang 50-50. Ada side positif, ada side negatif. Benda tu ada tapi persentasenya berbeza. Bukan 50-50. Bagi saya kita kena hadap dunia dan juga kehidupan ni dengan pandangan 80% positif, lebih baik, lebih banyak, lebih baik, dan 20% negatif, lebih kurang, lebih bagus. Jadi untuk adik saya Awang Kenit, okay, dalam kehidupan ni kita tak boleh overconfident. Mentang-mentang dah menang 5-0 kan, tak bermaksud yang perlawanan seterusnya tu akan jadi lebih mudah. Malah setiap kejayaan kita tu kita perlu tempuh sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih susah, sesuatu yang lebih mencabar sebelum kita dapat kejayaan yang seterusnya. Dan kejayaan kita yang kita dah kecapi tu
bukan satu penanda aras ataupun indikator untuk kita nampak cabaran-cabaran yang seterusnya ni semua dengan pandangan yang rendah. Alah, aku boleh menang 5-0, next match ni mesti aku boleh menang lagi kan. Takkanlah benda 5-0 ni lepas ni kena bantai pula, walaupun secara realitinya perlawanan kedua dia kalah 3-0. Ini kenapa yang membuatkan saya nak buatkan video ni adalah sebab perlawanan pertama yang dia menang 5-0 tu dia skor 3 gol. Jadi perlawanan pertama je dia dah build upkan dia punya semangat, dia punya confident, tapi boleh jadi disebabkan faktor kemenangan 5-0 dan faktor yang menyebabkan dia gol 3-0 tu 3 gol tu buatkan dia overconfident, buatkan yang dia rasa macam alah dikacang je lah, MSSD je dah macam gini, belum lagi pergi peringkat negeri, belum lagi peringkat kebangsaan kan. So inilah kesilapan pertama seawal usia 11 tahun terhadap konsep kehidupan dan kejayaan itu tadi. Apa yang kita kena faham, kita perlu terus fokus. Itu poin yang tambahan lah saya letak, sebab ada beberapa poin dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin yang boleh membantu awang kenit ni tadi dan juga korang semua yang tengok video ni untuk kita faham macam mana cara untuk kita terus maju ke depan dan kita mempunyai satu mindset yang kita kenali sebagai growth mindset. Mindset yang membuatkan kita terus berkembang, keluar daripada comfort zone, buatkan kita terus maju ke depan, buatkan kita terus tak takut dengan sebarang cabaran dan juga halangan yang mendatang. So itulah cara kita hadapi kehidupan. Kehidupan kita yang biasa-biasa ni, kehidupan kita yang marhain, kehidupan orang awam. Macam mana kita nak keluar daripada kepompong kemarhainan, kita nak keluar daripada kepompong kebiasaan. Untuk orang yang dah selesa hidup secara biasa-biasa tak ada masalah. Tapi untuk mencapai satu ketamadunan yang menaungi juga slogan kerajaan sekarang iaitu Malaysia Madani, sesuatu pertumbuhan tu perlu dilakukan. Perlu ada perubahan, perlu ada perkembangan, perlu ada pertumbuhan. So ini juga perlu dimulakan daripada seorang kanak-kanak, sebab semua pihak kena main peranan kan, daripada individu, keluarga, masyarakat, ketua masyarakat, pemimpin lah seterusnya di peringkat kerajaan kan. So bila semua mainkan peranan yang baik, semua saling bekerjasama di dalam bidang kuasa masing-masing dan juga kemampuan masing-masing, maka tak mustahil untuk kita capai satu orang kata sasaran yang lebih jelas, yang lebih besar. So inilah tujuan videonya, kenapa seorang adik saya yang berumur 11 tahun perlu faham tentang benda ni, walaupun ini adalah konten-konten yang berat, pengisian yang berat, yang mana mungkin dia tak dapat nak faham satu poin pun pada kadar umur dia sekarang yang baru 11 tahun. Tapi apa salahnya saya sediakan dulu video pendahuluan, andai kata dia dah sampai ke peringkat sekolah menengah ke apa nanti, ataupun satu tahap pemikiran yang dia dah boleh terima konten yang seberat ini, insyaAllah dia boleh guna pakailah dan dia boleh implementkan, aplikasikan macam mana nak terus kekal ke hadapan dan terus berkembang, maju, berjaya dan seterusnya lah. Okay, so kita teruskan kepada topik kita iaitu tak ada yang kekal. So macam mana dalam konsep kita nak memahami sifat takdir yang akan sentiasa mengambil apa yang kita sayang, sentiasa mengambil tentang apa yang kita selesa dan apa yang kita suka, kita nak juga seiringkan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan kehidupan kita lah, perkembangan kita sendiri, perkembangan kita dalam menjalani kehidupan tu setiap hari ada improvement, setiap hari ada progression. Okay, so yang pertama kita kena tetapkan satu matlamat yang jelas. Biasanya orang akan letakkan azam tahun baru, tahun ni aku nak capai apa, tahun ni aku nak capai apa, dan biasanya azam tu hanya akan terkubur ataupun azam tu hanya akan jadi sebuah azam je lah, tak ada action. Sebab kita biasanya azam kita letakkan satu target yang besar, satu target yang betul-betul bold, yang mana benda ni kalau aku dapat, satu dunia kenal aku, satu negara tahu pasal aku, kejayaan aku dan sebagainya. Tapi kita kena faham, dalam mencapai satu sasaran yang besar, kita kena bermula daripada sasaran yang kecil dulu. Sebelum kita jadi seorang juara dunia, untuk mewakili Malaysia menjuarai dunia dalam sebuah
kejuanan ataupun apa-apa competition sekalipun, kita perlu menjadi seorang juara di peringkat lokal dahulu, di peringkat setempat. Sebab mustahil seseorang tu macam saya nak jadi seorang pemain badminton, kita tak pernah terwakil Malaysia, tak ada, dia tak semudah tu. Kita kena fight bermula daripada bawah, dan itulah yang Awang Kenit hadapi sekarang ni, yang mana dia baru je nak merasai satu pengalaman bersaing di peringkat daerah. Yang mana yang dia pergi tu adalah pertandingan MSSD kan, Majlis Sekolah Majlis Sekolah Sukan Daerah. Baru jumpa. Jadi dia belum lagi berjumpa dengan saingan di peringkat Majlis Sekolah Sukan Negeri, Majlis Sekolah Sukan Malaysia, dan juga Majlis Sekolah Sukan Antarabangsa lah, bersaing dengan orang kata pesaing-pesaing daripada negara luar yang seumur beliau. So bila kita ada satu target matlamat yang jelas, kita perlu kecilkan target tu. Nak lebih mudah, kita guna konsep kalender. Banyak lagi konsep-konsep lain, korang boleh Google, korang boleh buat carian dekat internet, tapi ni saya bagikan perumpamaan yang paling mudah dan paling dekat untuk kita terangkan dalam video ni lah, yang mana kita pecahkan target yang besar kita untuk kita capai dalam setahun tu. Kita pecahkan ikut bulan dahulu secara dalam kalender, sistem kalender ni lah. Dalam 12 bulan, setiap bulan tu kita kena capai apa, kita targetkan dulu. Kemudian dalam setiap bulan tu ada 4 minggu. Untuk mencapai target pada bulan tersebut, setiap minggu tu kita kena buat apa, kita pecahkan tu dulu. Dan kemudian kita kecilkan lagi. Dalam minggu tersebut kita ada target kita ada sasaran kita. Tapi dalam setiap 7 hari tu kita nak kena buat apa supaya target kita tu tercapai. Kita kecilkan dulu, sebab kejayaan yang kecil akan lebih membantu kita dapat motivasi yang lebih konsisten, berbanding kita lebih fokus kepada satu kejayaan yang besar tapi susah nak dapat, end up kita hilang motivasi, kita hilang semangat, kita stop, kita berhenti, kita putus asa. Tu antara satu kekurangan lah bila kita tak well plan. Mak kata siapa pun saya tak pasti yang membuat ayat ni, tapi kalau kita gagal merancang, maksudnya kita merancang untuk gagal. So kita rancang sebaiknya lah. Bila kita ada satu matlamat yang jelas, insyaAllah perjalanan kita dalam mencapai matlamat demi matlamat, target demi target, goal demi goal, insyaAllah kita dapat capai slowly ke arah kejayaan yang besar dan jelas yang kita letakkan tadi. So seterusnya, bila kita dah ada matlamat yang jelas, matlamat yang tersusun, kita dah ada structure of kita punya goal tu tadi, kita dah pecah-pecahkan kecil-kecil, kita kena ada dua benda, disiplin, konsisten. Konsisten tu sendiri ada dalam disiplin. Macam mana nak ada sebuah disiplin ni? Disiplin ni dia bukan macam perkara yang kita kena buat-buat tau. Tak, dia natural. Sebab disiplin habit. Habit ni kita kena ubah benda yang kecil dulu. Sama macam goal tadi, kita nak start, kita kena cari yang kecil supaya kita ada motivation. Begitu juga dengan disiplin. Untuk kita disiplin, kita tak boleh start dengan satu bentuk rutin disiplin yang besar. Kita kena start dengan satu rutin disiplin yang kecil. Kalau sebelum ni kita mungkin dalam seminggu, sebagai contoh adik Awang ni lah kan, Awang Kenit, dia nak jadi seorang pemain bola. Dalam seminggu dia cuma berlatih main bola 2 kali je seminggu, 2 hari je seminggu. Dia tak main bola hari-hari, dia cuma main 2 hari je. So daripada 2 hari tu, dia kena cuba untuk maintain main 2 hari selama 4 minggu, selama sebulan lah contohnya. Tapi dalam minggu yang seterusnya, dia kena belajar untuk latih diri dia, train main bola sepak 3 hari seminggu pula. Kita tambahlah dia punya kekerapan tu dari masa ke semasa, daripada masa ke semasa, secara gradually. Kita meningkatkan dia mengikut tahap-tahap tertentu. Tapi kita kena fokus lah. Kalau memang bulan tu dah sampai tahap untuk kita naikkan tahap kekerapan dia, kita kena naikkan. So disiplin ni sebenarnya habit, dan habit ni perlu diubah daripada benda-benda yang kecil. Itu sebagai contoh lah. Harapnya analogi tu membantu dan analogi tu dekat. Okay? Dan bila kita dah keep konsisten, kita dah belajar untuk disiplin, pastinya akan ada masalah. Dan pastinya tak semua cabaran, halangan dan juga ujian tu kita jalani dengan berjaya. Okay? Ada masa kita gagal, ada masa kita buat silap, ada masa kita buat salah. Benda yang tak ramai orang buat adalah postmortem. Kita belajar daripada kegagalan tu.
Cara tu kita salah, kita dah tahu salah dah. Sebab cara tu yang buatkan kita gagal. Tapi apakah cara yang dapat mengatasi kegagalan tu? Okay, mungkin alternatif A ni tak boleh. Kita tukar kepada alternatif B. Kan? Sebagai contoh, untuk awang kenet pula, andai kata kalau main bola sepak ni, untuk perlawanan 5 sebelah yang macam main ala-ala futsal di atas padang tu, kalau perlawanan tu dengan strategi A, kita boleh dapat satu hasil yang gagal, kita gunakan strategi B. Mungkin dengan pasukan pihak lawan ni, kita separuh masa pertama kita nampak kita gagal nak menembusi gawang gol dia, gagal nak menghasilkan gol disebabkan kita terlalu banyak main long pass. Okay, so kita kena belajar secara cepat untuk kita cari satu strategi yang baru. So untuk second half, kita try untuk banyakkan permainan passing jarak pendek, short pass, tiki taka, kan, sebagai contoh. So benda-benda ni yang akan membantu untuk kita lebih ke depan lah, sebab kita akan sentiasa improve diri kita. Kita akan sentiasa perbaiki diri kita daripada satu kegagalan kepada satu kegagalan kepada satu kegagalan sampai jumpa satu kejayaan. Tu penting lah. Kat situ memang sangat-sangat penting untuk kita belajar post-mortem. Tak semua, even though banyak organisasi masyarakat yang besar sekalipun tak mengamalkan konsep post-mortem ni tadi. Post-mortem ni kita tak perlu buat hari-hari. Kalau lebih bagus hari-hari lah, kan? Sebab kita dapat refleks balik diri kita, muhasabah balik apa yang patut kita ubah pada hari esok, apa yang patut kita ubah untuk minggu hadapan. Tapi kalau kita dapat buat postmortem ni seminggu sekali pun dah memadai, sebulan sekali pun cukup dah, tak ada masalah. Sebab yang penting kita dapat belajarlah sesuatu daripada apa kegagalan kita, kan. Kita mungkin boleh dapat analyse lebih kalau kita buat journal setiap hari. Orang kata diary kan dulu kan, tapi saya lebih prefer untuk ataupun lebih selesa untuk kita panggil sebagai journal. Hari ni aku dapat berjaya buat apa, dan aku gagal buat apa, dan apakah yang aku perlu buat pada hari esok untuk aku atasi kelemahan dan juga kegagalan aku pada hari ini. Terpentinglah untuk awang kenet faham. Okay, banyak betul tersasul untuk video kali ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Kita dalam pada kita belajar daripada kegagalan tu, kita kena tambahkan dua benda lah. Kita kena tambahkan kemahiran dan juga pengetahuan. Pengetahuan yang penting, kan. Sebab macam mana kita nak selesaikan masalah A dengan cara A yang gagal? Kita tak boleh repeat cara A tu berulang kali, sebab cara A tu dah battle proven, dah terbukti cara A tu tak sesuai nak menyelesaikan masalah A, sebab masalah itu tak selesai dengan cara A tu tadi. So kita kena keep improve, kita kena sentiasa tambah pengetahuan, tambahkan kemahiran kita, so that kita dapat cari cara B, cara C, cara D yang mungkin boleh diguna pakai untuk kita selesaikan masalah A ni tadi, kan. So bila kita cuba, cara B ni lah yang boleh selesaikan masalah A, cara A tu tak boleh. Sebab apa kita tahu ada cara B, cara C, cara D? Sebab kita belajar, kita tambah pengetahuan, kita tengok cara orang selesaikan masalah, kan. Kita tengok cara orang tu overcome dia punya challenge, overcome dia punya kesusahan, kan. Macam tu pun boleh. So awak kena belajar macam mana nak tambah pengetahuan, kan. Kena sentiasa belajar. Kita hidup ni akan belajar sampai mati. Jadi jangan rasa macam lepas habis sekolah ni ataupun setiap kali hari cuti tu kita kena berhenti belajar. Tak, kita kena sentiasa buat postmortem lah, improve diri kita dari segi tambah pengetahuan, tambah kemahiran. Itu yang penting. Okay, so kita pergi pada step seterusnya ataupun point seterusnya yang dapat membantu kita untuk kita keep positif. Itulah point dia, kita kena sentiasa keep positif. Kita kena keep positif dan optimistik. Optimistik ni macam mana, kan? Budak 11 tahun nak faham optimistik. Okey, awang kenik. Optimistik ni adalah bila kita sentiasa pandang sesuatu perkara tu sama ada sesuatu perkara tu perkara yang baik ataupun perkara yang kurang baik dengan pandangan yang baik. Tu cara yang mungkin budak sekolah rendah boleh faham. Okey, kita cuba. Tak semestinya kita macam tersalah rasa, kita tersalah pandang, kan. Untuk pada minit-minit pertama, contohnya macam alamak, itulah dah menang dah tadi 5-0, kalah pula 3-0. Tak ada masalah kalau terpandang macam tu pada awal keadaan ataupun pada awal situasi. Tapi untuk minit seterusnya, waktu seterusnya, kena pandang macam taklah, sebenarnya cara aku yang salah.
Kenapa aku tak conduct tim aku? Kenapa aku tak lead tim aku, ketuai pasukan aku ni untuk faham kenapa kita kalah 3-0 ni. Kita cari. Oh, jadi tak apa. Relax kawan-kawan. Kita chill. Kita ada lagi 2 match. Kita ada lagi 2 perlawanan. Baru kalah sekali. Kita ada lagi 2 perlawanan untuk kita overcome balik kekalahan kita tu. So macam ni geng. Kita nak kena main short pass. Kita tak boleh main long pass. Okay. So dengan short pass ni, seorang ni akan jadi playmaker untuk dia sentiasa berlari ke kiri dan ke kanan. Dia tak akan konsisten dekat satu posisi. Dia kena bergerak ke kiri ke kanan so that pihak lawan takkan dapat faham pun ke mana kedudukan dia yang sebenar. So by that way, kita kena pastikan dia ni tak dilihat oleh pihak lawan dan kita akan sentiasa pass bola dekat dia bila mana pihak lawan tak jaga dia, dan waktu tu lah dia boleh jaringkan gol. So kita positif lah daripada kekalahan tu. Kita tak nampak benda tu sebagai satu yang negatif, macam alamak kalah lah 3-0, lepas ni macam mana, aduh why, dah lah tinggal lagi 2 match. Itu adalah satu sudut positif, salah satu sudut pandangan yang negatif. So kita ubah, kita divertkan dia daripada satu benda yang negatif kepada satu benda yang positif. Okay, so optimistik ni kita adalah orang yang sentiasa mencari sudut positif tu lah. Kalau benda tu benda yang baik, of course kita pandang dia positif. Tapi macam mana kalau benda tu satu benda yang tak baik, satu benda yang negatif? So kita mencari cara untuk pandang pula daripada sudut yang positif. Itulah optimistik secara mudah katanya lah. Okay, so harapnya awang Kenik boleh faham. Okay. Dan untuk mencapai satu kejayaan, satu perkara yang besar, kejayaan, gol demi gol, target demi target, kita kena pandai uruskan masa lah. Setiap orang ada 24 jam yang sama kan. Cikgu selalu cakap benda macam ni. Awak ni, semua orang ada 24 jam yang sama. Tapi kenapa si Alia boleh perform? Kenapa si Faizal boleh perform? Kenapa kawan-kawan yang lain ni tak boleh jadi macam Alia dan juga Faizal? Kan? So itu sebab tak semua orang pandai uruskan masa. Tak semua orang dia pandai nak utilize kan, pergunakan masa dia dengan baik. And mungkin Alia dan Faizal ni dia memang gifted, dia tak pandai menguruskan masa tapi sebab dia memang gifted. Tapi untuk orang lain yang tak gifted, yang tak ada kebolehan untuk catch up pembelajaran dengan cepat, diorang kena pandai uruskan masa lah. Macam mana masa diorang kita boleh lebihkan sedikit masa untuk belajar berbanding dengan orang yang gifted ni tadi. So untuk awang Kenik pula, kalau kita dah faham perlawanan kali ni awak kalah, okay, awak tak dapat pergi ke peringkat seterusnya sebab awak cuma menang sekali, kalah sekali, sedih 2 kali kan. So untuk tahun depan awak kena dapatkan satu keputusan yang lebih cemerlang berbanding tahun ni. So daripada sekarang, daripada hari ni, awak kena belajar urus masa. Urus masa bila nak fokus pada waktu persekolahan, bila nak fokus pada waktu latihan, training dan sebagainya, bila nak fokus pada waktu rehat, tidur yang secukupnya kan, bila nak fokus pada belajar teknik-teknik baru kan, skill-skill baru, taktikal baru dalam bola sepak. So kena belajar uruskan masa, kena elakkan daripada distraction lah, gangguan-gangguan luar. Itulah tadi fungsinya disiplin dan konsisten tu tadi. Dia membantu untuk kita lebih fokus dan lebih mudah untuk kita uruskan masa. Jadi kita dalam masa yang sama kena juga belajar untuk networking. Networking ni apa awang Kenik kan? Kita kena belajar berkawan dengan orang-orang yang ada potensi. Kita belajar dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang lebih baik, insyaAllah kita pun akan jadi lebih baik. So kalau pasal bola sepak ni, kita kena cari satu kawan lah yang mana kita tahu dia pandai main bola sepak. Macam mana kita nak belajar cara dia main bola sepak? Kita kena berkawan dengan dia, tanya dia ni belajar main bola dekat mana kan. Dalam masa yang sama kita tengok juga YouTube, tengok juga TikTok kan, latihan-latihan bola sepak yang membantu kita dari segi kelajuan, dari segi kemahiran kita mengawal bola, dari segi kemahiran kita untuk membuat hantaran yang lebih baik kan, menggelicik dengan lebih baik. So itu adalah contoh-contoh untuk kita cari networking lah. Kita networking tak semestinya dengan orang kan. Sekarang zaman teknologi moden, dengan telefon ni pun kita boleh bina networking yang baru. Mungkin Messi dia buat video latihan dia kan, Cristiano Ronaldo dan banyak lagi ikon-ikon bola sepak yang lain yang mungkin ada
membuat satu perkongsian lah in term of macam mana latihan dia, macam mana rutin kehidupan dia. So itulah mentor kita, itulah contoh yang kita patut ikut untuk kita jadi seseorang yang lebih baik. Kena ada satu jaringan sosial, satu bentuk pasukan kawan-kawan, ataupun satu bentuk rujukan secara online sekarang ni. Jadikan satu, orang kata, contoh teladan lah, ikon yang boleh kita ikuti. Okay. Dan benda yang saya sentiasa orang terlepas pandang untuk poin yang seterusnya adalah kesihatan fizikal dan juga mental. Kita dah training bagus dah ni, kita ada disiplin yang baik, kita dah belajar daripada kegagalan, kita dah disiplin, kita dah tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kemahiran, kita dah belajar untuk positif dan sebagainya. Tapi yang jarang orang ambil kira secara keras adalah kesihatan badan kita, kesihatan mental kita, macam mana kita nak atasi stres, macam mana kita nak kawal stres, macam mana kita nak pastikan badan kita ni sentiasa sihat, tak macam sekarang ni asyik sesama je kan. So penting untuk kita sentiasa fokus pada kesihatan. Atlet biasanya sangat mementingkan penjagaan makanan, kan, jaga makan. Kita kena sentiasa pastikan kita tak makan benda-benda yang akan lebih memudaratkan tubuh badan kita, sebab kita perlukan situasi ataupun kondisi badan yang lebih optimum untuk kita sentiasa perform lah pada setiap pelatihan, pada setiap perlawanan, so that dengan adanya kesihatan yang baik, kita pun dapat buat sesuatu yang lebih baik pada waktu latihan, dan kita pun akan dapat satu progression yang lebih progresif. Kita akan ada peningkatan setiap hari 1%, setiap hari 1%, sampailah kita dapat satu prestasi yang peak, prestasi yang 100%, kita tinggal nak maintain saja prestasi tersebut. So kena jagalah kesihatan badan, jaga kesihatan mental juga. Sihat badan tapi mental tak sihat pun tak boleh, mental sihat tak sihat badan pun tak boleh, kena balancekan dua-dua kena sihat kalau boleh. Okay, dapat faham Last sekali, poin yang terakhir, poin yang ke-9, kita kena jadi seorang yang fleksibel dan juga adaptif. Kenapa? Sebab sekarang ni zaman moden, zaman sekarang ni lah, tahun 2024, perubahan berlaku dengan sangat-sangat pantas. Okay, kalau dulu bola sepak kita nampak kita ada tactical tiki-taka, kita ada formasi 4-4-2, kita ada latihan-latihan yang konservatif kan, latihan-latihan yang jenis old school lah, teknik-teknik lama lah punya latihan kan. Sekarang ni orang dah fast pace, orang dah nak cepat, orang nak sentiasa laju. Jadi kita kena belajar untuk fleksibel lah, dan juga belajar untuk adaptif tadi, macam mana untuk beradaptasi dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah. Kalau dulu orang boleh sentiasa berjaya dengan formasi atau taktikal tiki-taka ni tadi, sekarang mungkin dah tak berkesan, sekarang dah tak efisien. Sekarang orang main bola sepak dengan taktikal apa pula? Gabungan long pass dan short pass yang lebih laju ke, ataupun sekarang ni orang memang fokus pada fitness core semata-mata ke, sentiasa fit untuk berlari 90 minit sepanjang masa ke, ataupun orang lebih fokus kepada technical kan, cara passing, cara hantaran yang lebih special ke kan. Mungkin kita passing kita bentuk C, tapi kita nampak orang lain pun ramai yang boleh buat passing bentuk C, so kita buat passing bentuk S pula. Macam mana nak buat tu? Itu kena sentiasa fleksibel lah, kita kena beradaptasi untuk sentiasa progresif. Bila kita nampak sebelum ni kita main dekat kampung, cara kita main tu cara yang steady je. Kita dapat bola baru kita berlari, tak dapat bola kita jalan je lah, jalan. Tapi bila kita pergi kepada satu akademi bola sepak, yang mana akademi ni mementingkan professionalism, mementingkan kematangan dalam permainan, fitness kena tinggi. Bila fitness tinggi ni, kita akan jadi lebih cepat penat lah. Bila latihan fitness tu kan, latihan ketahanan jantung, ketahanan otot, kekuatan otot ni buatkan kita lebih penat kan. Tapi kita kena terpaksa fleksibel, kita kena sentiasa beradaptasi. Kalau kita tak beradaptasi, kita duduk dalam kepompong kita sendiri, sudahnya kita tak berkembang. Kita akan berada dekat takut yang lama, dan kita takkan dapatlah kejayaan yang kita nak tu. Kalau dapat pun nasib, tapi possibility ataupun kemungkinannya rendah. Tak dapat lah, senang kata.
Jadi kita kena fleksibel dan juga kita kena adaptif dalam pada masa yang sama lah. Okay, so harapnya satu hari nanti adik kepada Awang Nadim ni, iaitu Awang Kenit, boleh faham dan boleh implement lah konten-konten yang abang awak kongsikan dalam video pada kali ini. Ada 9 poin tadi. Harapnya benda ni membantu dan benda ni akan memberi awak satu guideline, sebab abang awak ni abang sulung, dia tak ada abang, dia tak ada kakak untuk dirujuk. So awak ada seorang abang yang boleh buatkan video untuk awak, yang boleh awak tonton untuk 3, 4, 5 tahun lagi akan datang. Harapnya awak boleh manfaatkanlah video ni, dan segala kekurangan tu minta maaf, sebab hidung tengah macam tersedung pun dia, macam sesama pun dia, jadi suara tu mungkin tak berapa konsisten. Jadi minta maaf untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan konten-konten yang lebih menarik, topik-topik yang lebih menarik. Kongsikanlah topik ataupun idea-idea berkaitan dengan apa benda yang korang rasa nak Awang ulaskan. Letakkan dekat ruangan komen, isikan pendapat, cadangan, kritikan korang ataupun idea korang dekat ruangan komen. InsyaAllah Awang akan baca, Awang akan reply sebaiknya lah. Okay, jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.